Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni kita jumpa lagi Abang Abu our Yes. third time kita punya live Yes. kali ni. Dan Yes, malam. insyaAllah kita sedang buat secara konsisten Ya, untuk kali betul. ketiga. Hari ni malam Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Betul. Dekat Alright. sini semalam Abang Abu. Semalam dia Semalam. celebration kat sana. Betul. So Alhamdulillah pada malam yang mulia lah, cukup mulia kita berkumpul untuk dalam majlis ilmu lah. Kita boleh katakan ini sebagai majlis ilmu Abang Abu Betul. Walaupun secara online, tetapi dia still adalah tempat di mana kita menimba ilmu juga dan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sia-sia. Betul. Okay. Tepat So sekali. insyaAllah, apa yang kita akan kongsikan dengan Abang Abu, dengan penonton-penonton kita semua adalah of course tentang bisnes juga macam mana pun. Of course tentang kalau ada Abang Abu, it's all about finance, kewangan. Tetapi hari ini punya topik sedikit berbeza ya Abang Abu. Kita punya topik bukan finance secara umum, tetapi kita jadikan marketing plan for business. Dan mengikut kata Abang Abu, marketing is finance, betul? Yes, betul. Marketing is dia actually finance ni dia macam kalau itu hari kan saya cakap flow cash flow adalah darah dan marketing jadi jantung. Betul kan? Itu cash flow. Tapi finance adalah seperti oksigen. Finance ni macam oksigen. So dia diperlukan semua bahagian badan ni kan. Dia kalau oksigen tak ada mati. Jadi dalam business ni, finance is the oxygen of the business. So every part dia ada marketing finance, dia ada HR finance, dia ada sales finance, dia ada macam-macam finance. So that's why it's very related lah. So insyaAllah, yes. Okay, pada penonton-penonton yang ada dalam live kita pada malam ini, cuba anda komen, cuba anda komen nama, daripada mana dan juga anda buat bisnes apa supaya kita boleh relatekan lebih kepada kita punya perkongsian ni kepada bisnes anda juga. Cuba komen nama, bisnes apa dan daripada mana, dari manalah, lokasi anda. Ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Malaysia. So sila komen dekat bahagian bawah supaya Abang Abu dan saya kami boleh kenal juga. Betul. Sebab kita buat Zoom live ni bukan macam seminar, webinar kita orang cakap je tau. Tidak, kita buat santai-santai, insyaAllah. Betul, insyaAllah. So siapa yang ada, sila komen nama anda, daripada mana dan juga apa bisnes anda. Dan sepanjang kita punya live ini dan anda boleh kongsikan anda punya, tanyakan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Betul. So kalau ada apa-apa soalan just terus tanya je, nanti sambil-sambil tu kita akan menjawab juga soalan-soalan anda. Betul. So hai, Assalamualaikum Cik Alim dari Puchong, Abang Abu, bisnes Pasar Raya. Alright. Cik Alim. Cik Alim, okay, itu brother kita. Abang kenal. Okay. Alright. So siapa yang ada dalam live ni, kongsikan nama anda, daripada mana dan juga anda buat bisnes apa. Okay. So kita teruskan dengan topik hari ini pada malam ini. Topik pada malam ini adalah seperti anda tengok tadi dalam gambar tadi, marketing plan for business. Marketing plan for business. Di mana Abang Abu, saya boleh ceritakan tentang marketing plan ni dari segi topik kepakaran saya. Kepakaran saya adalah, untuk penonton-penonton yang ada pada malam ini, kepakaran saya adalah digital marketing strategist. Saya merupakan digital marketing strategist dan saya juga adalah digital marketing trainer, di mana saya mengajar bisnes-bisnes untuk macam mana nak buat marketing secara digital untuk bisnes anda. Nak guna Facebook ads, TikTok ads, Google ads, kena ada website dan sebagainya. Macam mana nak combine semua ni, adakah sesuai nak pakai satu platform ataupun kena ada beberapa platform. Itu semua adalah saya punya kepakaran, insyaAllah apa yang saya akan kongsikan lah. Dan anda semua tahu, Abang Abu pula tentang finance lah, of course. So macam mana nak jaga cash flow dalam bisnes anda, macam mana supaya tak ada benda-benda bocor dalam kewangan anda. Kadang-kadang kita buat bisnes ni Abang Abu, mungkin Abang Abu mesti banyak nampak dekat student-student Abang Abu lah. Kita jalan bisnes, kita kejar sales. Setiap bulan tu kita ada sales target, kejar. Kita capai benda tu. Tetapi tengok hujung bulan kira tu, untung tu tak nampak. Dia tak ada sebab dia sebab marketing finance. Yes. Sebab dia tak nampak dia punya ke mana kebocoran tu berlaku. Tanpa dia sedar benda tu berlaku.
Sebab Betul. business owners ni Abang Abu dia orang punya otak adalah cari duit. Buat duit. Yes. Tapi dah jaga duit. Itu pun adalah satu benda yang penting. Sama penting dengan yang cari duit ni bagi saya lah. Betul tak Abang Abu? Betul. Tepat sekali lah sebab Okay. yalah. Yep. Because business people ni dia lebih kepada creative mind tau. Dia creative mind. Creative mind ni orang business ni dia lebih suka macam mana aku nak cari duit, macam mana aku nak tambahkan dan sebagainya. Sebab dia bukan logical mind. Biasanya entrepreneurs ni, usahawan ni dia lebih berminda yang kreatif. Jadi dia lebih right brain tau. Tapi account money semua ni left brain. Sebab tu dia macam malas lah pasal left brain ni. sebab tu dia selalu ada masalah sikit. Sebab tu kita kena pandai, kita kena faham di mana perlunya left brain ni dalam mana balance dia lah kan Betul. Mana balance dia. Okay, alright. So hari ni punya topik marketing plan for business Okay. Saya akan kongsikan dengan kita punya penonton, okay. Macam mana cara nak buat marketing plan, okay. Dan dia sebenarnya dia ada flow dia. Saya akan share dengan flow yang senang kita boleh faham dan kita boleh hadam. Sebab ramai orang nampak marketing plan ni benda yang macam complicated. Macam plan, plan ni kena ada itu, ini. Lepas tu lepas dah buat plan, macam mana nak execute the plan. Lepas tu apa dia punya aturan dia, apa yang kena buat dulu, apa yang kena buat B, C, D. So itu semua ramai orang dia pening bila cerita tentang marketing plan. Last kali apa yang berlaku tau Abang Abu? Tak ada plan. Dia macam jalan je apa yang ada. Apa yang dia tulis tu dia tak buat lah kan. Dia tak buat. Jalan je dengan apa yang ada, jalan je apa yang keluar idea dekat otak terus buat. Bukan benda tu tak boleh, bagus. Tetapi bila tak ada plan, kita tak tahu ke mana kita sedang pergi. Kita main pergi je lah, follow the flow. Betul. Itulah antara masalah sebabnya. Ya, betul Abang Abu. So Abang Abu, untuk marketing plan ni, the first thing kalau kita cerita tentang marketing plan, it comes to setting a goal. Sebagai business owner, kalau kita nak buat satu marketing plan yang sangat cantik, yang strategik ni, kita perlu ada satu goal. Untuk goal ni dia boleh ada macam-macam jenis goal. Sama ada kita nak letak goal ni weekly goal, kita nak letak monthly goal, kita nak letak yearly goal ataupun quarterly goal terpulang. Tetapi basic yang saya akan kongsikan adalah kita letak monthly goal kita. Kita perlu ada monthly goal kita, dan goal kita dia tidak boleh goal yang bulan ni saya nak dapat lagi banyak customer daripada bulan lepas lah. Bulan ni saya nak dapat lebih banyak sales lah. Itu bukan goal. Itu hanya just angan-angan je. Goal ni saya boleh share Abang Abu. Please. Kita kena gunakan SMART punya formula. Kita mesti pernah dengar. SMART, formula SMART ni. Yang pertama adalah dalam SMART, yang pertama S adalah specific. Goal yang kita letak ni kena specific. Yang kedua adalah M, measurable. Dia perlulah boleh di measure. Apabila kita nak tengok balik goals kita tu, dia boleh measure. A ni adalah achievable. Benda yang kita set sebagai goal ni perlulah benda yang boleh achieve. Bukanlah satu benda yang terlalu besar Abang Abu. Dia macam dia macam aku nak terbang ke bulan. Itu tak achievable kan. Tak achievable. Terlalu besar. Bukan tak boleh goal, bukan kita tak boleh mimpi yang besar, berangan-angan besar, bukan. Tetapi untuk kita nak achieve pada jangka masa yang pendek, kita perlu ada satu goal yang achievable. Yang kita tahu, ini saya kena usaha macam ni, insyaAllah saya boleh dapat. Itu adalah A, achievable. SMAR. R ni adalah kita panggil ni sebagai relevant. Relevant maksud dia relevan dengan apa bisnes kita, relevan dengan apa keupayaan kita, relevan dengan kapasiti kita. Kadang-kadang kita fikir something macam abang cakap lah kan, tiba-tiba nak pergi ke bulan, apa relevan dengan kita punya bisnes ni, apa relevan dengan kita punya keupayaan kita. Betul. So dia tak relevan. Bulan tak ada orang nak jual kat siapa. Lepas tu yang last kali adalah SMART. T ni adalah benda yang kita boleh, yang ada specific time focus. Dia ada timeline. Dia kena ada timeline.
Betul. Kalau kita letak goal kita tetapi tiada timeline dekat situ, then kita tak tahu bila kita nak achieve perkara Itu jadi wish je lah. Dia tak jadi goal, dia jadi wish je. Sebab dia tak ada timeline. Just like wish. Dia bukan goal lah, dia wish. Sebab tak ada timeline. Betul. Kan? So kita rasa macam tak capai bulan ni tak apa, saya ada bulan depan. Tak apa, saya ada lagi bulan depan. Sebab apa? Sebab kita tak letak bila saya nak achieve benda tu. Dan urgency tu kita tak ada. Abang Abu biasa kalau marketing kan, kita buat cerita tentang urgency, betul tak? Betul. Kita akan cerita tentang urgency yang kalau letak urgency lah baru orang akan terhege-hege nak datang beli, orang terhege-hege nak dapat kita punya diskaun. Betul tak? Kalau kita letak urgency. Tapi dalam goals yang kita letak untuk bisnes kita pula, bisnes kita sendiri tak ada satu urgency. Tak ada satu timeline. Betul. Dan sampai ke sudah kita rasa macam tak apa, ada masa. Tak apa, ada masa. Lalas tengok dah umur dah 70. Belum buat lagi. So itulah dia punya 70. Okay. So itulah kepentingan timeline tu So kita ada SMART. So kita punya goal yang kita set perlulah ada this element lah. All these 5 elements smart ni. Contoh saya bagi tahu Abang Abu kalau lah saya seorang business owner, saya nak set satu goal. Okay? Saya punya sales saya untuk bulan ini saya nak 20% lagi tinggi daripada bulan lepas. Okay. So, sales saya letak macam mana untuk bulan ini. So, itu dah timeline dah. Saya dah letak timeline by this end of this month, saya punya sales kena 20% lagi tinggi daripada sales saya punya bulan lepas. Okay. So, saya tahu ini achievable sebab saya letak 20% je. Bukan saya letak 1000%. Tiba-tiba tengah 100,000, kita punya expectation minggu depan, bulan depan nak 10 juta. Dia bukan, dia tak relevan. Okay, so saya letak satu benda yang achievable, yang relevan. Betul. 20%. Dan kita boleh measure benda ni Abang Abu. Betul tak? Kita boleh measure. Sebab saya boleh measure last month punya sales saya 100,000. This month I can measure, I dapat 130,000. So saya boleh measure. So ini adalah contoh how to set your goals. Okay. Di dalam kita punya marketing plan. Okay. Alright. So ini mengikut SMART, smart punya features tu. Berbanding dengan ramai orang yang hanya fikirkan saya just nak increase my sales this month. Itu je. Abang Abu pernah tak Abang Abu you encounter this kind of cases di mana bila Abang Abu tanya dekat Abang Abu punya student ke atau Abang Abu punya ni ke business circle of friends, dia orang tak ada satu specific goals ni. Boleh share sikit Abang Abu? Ada, ni tak payahlah student ke apa, kita sendiri pun dulu macam tu juga. Kita lenyak. Kita lanyak aja macam si Azri cakap tu kan. Sampai lunyai kan. Itu pun lenyak-lenyak last kita punya duit juga lunyai. Sebab apa kita tak ada benda-benda yang macam tadi kan. Kita tak ada satu smart goal. Kita tak ada set something yang realistic. Kita just letak sebab kita tengok orang lain kan. Kita tengok dia actually like buang duit kat sini, aku pun nak buat marketing lah. Jadi dia kadang-kadang tak munasabah, tak kena dengan diri kita sendiri. So sebab tu tidak relevan tak. Kadang-kadang saya jual nasi lemak, mungkin saya jual nasi lemak dekat warung je, tapi saya buka billboard besar. Kan, saya buka billboard besar. Saya bayar untuk billboard. So it's not really like like something yang memang marketing ni ada pelbagai beratus-ratus like teknik, tapi adakah dia relevan dengan kita? Bukan semua ni relevan dengan kita. Jadi kita kena tahu that's why menggunakan smart tu memberikan kita satu fokus dalam marketing kita. Lepas tu kita boleh kira dia punya KPI dia. Contohnya, kenapa kadang-kadang bila tak ada spesifik marketing ataupun smart tadi, dia menjadi kita tak ada satu KPI untuk ROI. Kita tak tahu apa return on investment daripada marketing tadi. Ini satu benda yang sebenarnya menjadikan ramai orang kadang-kadang sales meningkat tapi tak ada untung disebabkan kita tak faham apa tu return on investment that marketing kan. Kita lebih kepada sales revenue saja. Jadi ini adalah bila kita ada specific tadi, right, specific smart goals, you akan implement. Contohnya KPI sales revenue, KPI marketing ROI, KPI of CAC. CAC ni cost of acquisition contohnya kan, customer acquisition cost. So kita kena faham benda-benda ni bila kita ada smart tadi.
Kalau tak, dia macam lanyak je lah. Aku buat lah berapa ni bang, berapa advertise kat sini, 10,000, okay masuk 10,000, ni berapa bang. So kita ikut macam tu, jadi kita tak tahu sebenarnya apa yang kita sedang lakukan. Sebab tu bila ada smart tu, kita akan mula melihat setiap benda ni dari segi finance je sekali. Kan, itu yang saya tertarik tadi dengan smart marketing konsep tadi. Betul, setuju Abang Abu, dan saya setuju Abang Abu yang bila Abang Abu cakap, even di dulu kita pun start dengan cara macam tu. So Betul. sebenarnya it's not wrong that kita sekarang ni kita tak ada satu specific plan ataupun kita tak letak ikut smart punya cara. Kita just letak I just nak increase my sales this month. Itu bukan salah, tetapi for the sustainability of the business. Yes, kita nak buat bisnes bukan untuk sebulan ni je. Bulan ni dapat untung tutup bisnes, tak, bukan. Kita nak kembangkan bisnes kita. Bisnes kita nak grow, nak ada ramai staff, team kita makin besar. So kita takkan kembang kalau kita tak ada sistem. Betul, tepat. Like serius, saya setuju sangat. Sebab tu memang betul lah apa yang Sir Abdul mention tadi, sangat-sangat relevan, sangat-sangat betul dan sangat-sangat perlu dalam bisnes. Dan bagi saya, marketing plan ni is a system. Bila kita ada sistem, baru dia automate dan bisnes kita berjalan, even though kita sedang grow, even though kita tiada dalam operation situ, but bisnes boleh berkembang because ada sistem. Dan marketing plan is part of the system lah. Okay, itu saya punya yang pertama bang. Kalau bila dalam marketing plan kita, yang pertama kita kena ada adalah, of course kita kena ada satu goal tetapi yang mengikut konsep smart tu. Yang pertama. Yang keduanya adalah, selepas kita ada goal ni, adalah kita kena ada research. Kita kena conduct beberapa research. Kita dah tahu dah this month saya nak mencapai this amount of sales, 200,000 sales. Okay, so in order untuk saya nak capai ini, saya kena tahu beberapa benda. Okay, kita akan buat benda tu di dalam konsep research. Okay, so research di dalam topik research ni, ada 3 jenis research Abang Abu bagi saya kita kena buat. Yang pertama adalah, kita kena tahu tentang produk kita secara in and out. Okay, even though itu adalah produk kita, tak ramai orang tahu secara betul-betul, secara detail apa kekuatan produk dia. Ada orang dekat sini mungkin dia tak buat bisnes produk dia sendiri, itu adalah produk orang lain, dia menjadi distributor, dia menjadi agent dan sebagainya. So dia sendiri mungkin tidak tahu tentang kekuatan dia punya produk dia. Kita agak rugi kalau kita tak faham betul-betul kekuatan produk kita. Okay, itu yang pertama Abang Abu. Kita kena buat product research. Yang kedua adalah, kita kena buat competitor analysis. Selepas kita tahu kita punya produk, kita kena tengok pula siapa lagi orang lain dekat luar sana yang menjual produk macam saya juga. Apa produk lain dekat market yang sama level dengan saya punya market sekarang. Kenapa kita kena tahu Abang Abu, pada pandangan saya lah. Sebab barulah kita boleh tahu kekuatan kita dekat mana dan weakness kita punya kompetitor dekat mana, dan dekat angle mana kita boleh masuk, supaya kita tak compete secara straight dengan orang tu. Kita cari jalan kita sendiri. Kita cari market kita sendiri. Sebab ini teruskan. Mungkin produk tu lebih kurang sama je, tetapi the angle that they are focusing on is different from us. The market that they are focusing boleh jadi different than us. Dan kita pula fokus on kita punya kekuatan berbanding dengan nak lawan je dengan dia punya. Kalau dia letak harga RM20 bang, kita dah letak pula RM15. Dia letak RM15, kita turun lagi RM10. Kenapa nak target dekat market sama je? Fight dengan dia ini konsep dia Abdul dia panggil dia red ocean strategy. Maksudnya dia fight in the same pool rather than creating the blue ocean. So bila kita buat competitive analysis ni, kita can create the blue ocean. Kita nampak semua dia target for this particular thing, or dia it's a red ocean, everybody kat sana. Jadi benda tu jadi kecil tapi ramai orang yang berkeliaran kat situ. Apa kita buat bila kita buat competitive analysis ni? Apa kita akan nampak? Kita akan nampak opportunity to create a blue ocean strategy untuk produk dan bisnes kita. Itu sebab utama untuk sebelum kita buat marketing tadi, kita tahu kita are actually like going for a blue ocean strategy kan. Itu sebab competitor analysis ni sangat penting. Okey, teruskan Abdul.
Exactly Abang. Bila abang cerita Red Ocean dengan Blue Ocean tu kan, itu dah pergi kepada research saya yang nak cerita yang ketiga. Research yang Okay, ketiga interesting. kita adalah market research ataupun audience research. Okay. Dan nama dalam digital marketing yang kami biasa guna, yang saya biasa guna untuk share dekat saya punya student adalah kita kena buat customer avatar. Okay. Di mana kita mencari siapakah orang yang kita nak target dan orang tu punya avatar dia apa, profiling. Kita buat profiling untuk kita punya audience. Betul. Dia punya demografi apa. Okay, dia ni duduk dekat mana, dia ni suka minat macam mana, minat dia apa. Ni okay punya... Abdul, benda ni penting kan? Benda ni penting tak? Penting, sangat penting abang. Penting kan? Sebab bila kadang-kadang ni, bila kita suruh buat, orang cakap alah besar lah buat benda ni semua kan. dia sebenarnya dia lebih-lebih lagi dekat online sangat penting. Okey, teruskan Abdul. Dia kenapa dekat online ni sangat penting abang Abu kan? Sebab dekat online lah competition sangat tinggi abang. Hebat, yes. Because of why semua orang boleh buat bisnes online. Betul. Semua orang boleh target dekat, semua orang boleh buat bisnes online dan semua orang ada akses kepada platform yang sama. Betul. Contoh saya buat produk katakanlah saya buat produk healthcare, satu produk kan. Ada lagi 10 orang yang lain buat healthcare punya produk juga. Dan 10 orang tu abang Abu ada akses Facebook yang sama macam saya. Orang dia tengok orang sama juga. Betul. Dia boleh akses kepada orang yang sama yang saya boleh akses. Betul. Jadi apa yang menjadi sekarang adalah dia jadi macam Red Ocean lah abang Abu. Semua orang akan compete dekat tempat yang sama. Betul. Tetapi kecuali saya adalah orang yang buat product research. Saya adalah orang yang buat competitor research. Saya buat juga customer avatar. Dan saya dapat find out, rupanya lagi 10 orang ni tak target pun kepada orang special ni, kepada this market ni. Yes. Semua orang tengah target dekat orang yang sama je. Saya jumpa satu audience yang memang tak ramai target ni abang. So that's how kita discover kita punya Blue Ocean. Right. Because kita dapat tahu kita audience kompetitor A, B, C, diorang semua buat apa dan dekat mana yang kita boleh fokus yang diorang ni tak fokus. Orang kata kita kena buat competitor analysis sebab kita nak lawan harga dengan diorang. Sebenarnya tak. Lantak dia nak jual harga apa pun kita tak kisah. Itu rezeki dia. Betul tak abang Abu? Betul. Dia sebenarnya kalau rezeki. Betul, kalau dia go for price ni, dia sebenarnya tak ke mana, mungkin ada kemungkinan bisnes tu boleh loss. Sebab apa, kalau kita fight on price, actually kita kena buat analisis tadi untuk kita create the value kan. Apa value yang dia tak dapat bagi. Jadi kita boleh create the value. Okey, teruskan Abdul, terus. Betul. So ayat tu lah bang, the value. Kenapa kita buat all these three research ni? Okay, cuba siapa pun yang tengah menonton ni, anda tulis dekat bahagian komen ini, saya anda tulis 3 research ni. Okay, product research, nombor 2 adalah competitor analysis, dan ketiganya adalah customer avatar. Alright. Cuba tulis dekat komen. Okay, just nak share. Bila kita belajar something, kalau kita dengar, kita akan masuk sedikit. Tapi bila kita cakap balik, masuk lagi banyak. Bila kita tulis, masuk lagi banyak. Kalau kita buat, lu terus ingat sampai bila-bila. Itu yang terbaik lah mampu. Itu yang terbaik lah. Kan? Jadi bagus kalau kita boleh participate kan, tulis. Lepas tu, sebab bila kita tulis, kita bukan hanya kita bantu diri kita tau. Kita juga dapat pahala. Sebab tulis dia dapat pahala. Sebab apa orang lain baca, dapat. Jadi dapat pahala free, brothers and sisters. Dan Abdul tadi dah cakap dengan saya, siapa yang tulis nanti dia nak belanja nasi biryani. Bila jumpa dia lah, awak tersempat kat KL ke apa, minta dia cakap, Abang Abu dulu cakap awak nak belanja biryani. Okay, jadi Abang 3 tadi the research yang perlu kita ada adalah, the first is like your product research. Maksudnya you buat something research mengenai produk awak, produk orang lain tengok apa kelebihan, apa kekurangan and all those stuff. Kedua tadi, you buat competitor analysis untuk melihat apakah competitor kita yang lebih kurang sama dalam industri ataupun produk ni, apa yang diorang buat, supaya kita tahu apa yang bagus dan apa yang mungkin mereka tak buat. Jadi kita boleh nampak kat situ, kita boleh masuk dalam gap tadi. Yang ketiga, kita kena ada customer avatar. Maksudnya kita
kita kena tahu siapakah pelanggan terbaik kita. Inilah pelanggan terbaik kita. Jadi customer avatar tadi. Jadi ini 3 research sangat penting. Alright, betul betul. Saya cuba jadi pelajar yang terbaik. Saya dengar, Allah. saya Macam bagi tu. balik. Okey. Okay. Teruskan Abdul. Alright, okay. So sambil-sambil dengar, siapa pendengar ni sambil-sambil dengar, korang tulis dekat bawah. So sama-sama kita berkongsi. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan-soalan nak ditujukan kepada Abang Abu ataupun dekat saya, anda just tanya je dalam chat tu. Kalau sambil-sambil kami share ni, kita akan jawab juga soalan-soalan tu. Yes, betul. So itu adalah flow yang kedua, step yang kedua Abang Abu. Alright. Yang pertama tadi goal. Pertama tadi goal. Ya, Abdul jangan cerita, biar saya yang cakap. Saya ni pelajar ni. Alright. Goal yang smart, menggunakan smart method. Alright, itu yang pertama. Yes. Kedua tadi 3 research yang perlu kita buat. Betul Okey, teruskan. Okay. Itu yang nombor 2. Yang ketiga Abang Abu barulah kita pergi kepada bahagian yang penting, which is kita memilih marketing channel kita. Okay. Since ini topik yang formula ni adalah untuk marketing plan for business kan. So yes, of course lah, marketing channel tu penting. Betul. Dekat mana kita nak sampaikan kita punya marketing punya message ni untuk menarik orang. Okay. So kita memilih kita punya marketing channel. Okay. Dan Abang Abu, saya boleh share, dalam marketing channel ni ada banyak jenis channel kan. Tetapi dalam kita punya live kita ni, saya khususkan kepada online lah Abang Abu sebab nak pergi luar ni, saya punya kepakaran is on digital marketing. Yes. So kita fokus pada kat situ. Kita share apa kita punya core yang kita boleh sampaikan lah, core value yang kita boleh bagi adalah marketing channel di dalam bidang online. Dalam bidang online ni, marketing channel yang kita ada ni, saya boleh bahagikan kepada 2 Abang Abu. Satu adalah marketing channel yang kita fokus kepada free marketing channel. Free secara percuma, tanpa kita mengeluarkan apa-apa kos. Apa duit lah, tak ada kos lah. Tak ada kos. Yang keduanya adalah marketing channel yang melibatkan kos, di mana kita kena keluarkan kos untuk bayar, untuk tunjukkan, iklankan kita punya message kita. Right, dan saya boleh cadangkan sebab dalam mungkin penonton-penonton kita ni ada pelbagai jenis orang. Ada orang yang dia baru bermula bisnes dan dia start daripada bawah. Ada orang dia start jadi agent produk, dropship produk dan sebagainya. Itu pun dikira bisnes juga, betul tak Abang Abu? Betul. Itu pun dikira bisnes juga. So ada orang dia start dengan bajet yang rendah ataupun dia tak ada modal. Dia ada modal yang rendah ataupun tiada modal. Saya punya cadangan personally lah Abang Abu kalau anda ada duit modal below than 3,000, kurang daripada 3,000, anda jangan pergi ke cara kedua, marketing channel yang kedua, which is yang paid marketing channel. Jangan. Paid kita tidak akan menggunakan paid marketing channel. Advertising dia call it paid advertising. Betul. Yang tadi free tadi lebih kepada organic marketing. Yes, betul. Organic marketing. Tanpa mengeluarkan apa-apa kos. Kalau mungkin modal anda hanya ada RM1,000, tak apa, jangan guna dulu, simpan. Mungkin modal anda RM2,000, jangan guna dulu, simpan. Sekurang-kurangnya anda ada RM3,000 ke atas, insyaAllah dah boleh pergi kepada marketing channel yang berbayar. So kita memilih dulu marketing channel yang percuma ataupun kita nak guna marketing channel yang berbayar. Dan dalam marketing channel yang percuma ni Abang Abu, of course Abang Abu pun tahu, kita semua tahu yang sekarang tengah trending gila-gila, yang senang nak naik adalah of course TikTok. Dekat Malaysia memang TikTok. Dekat Singapura adakah TikTok juga yang platform paling utama sekarang ni ataupun macam mana? Dia memang macam dia punya pelonjakan tu tinggi. Kalau dulu Facebook, IG dan sebagainya, sekarang TikTok sudah mengambil alih posisi tadi. Jadi sekarang memang TikTok jadi satu. Yes, betul. So dekat Malaysia, Singapura semua yang tengah naik, yang gila-gila sekarang adalah of course TikTok. Jadinya kita memilih marketing channel TikTok dan jangan memilih satu sahaja. Cadangan saya adalah kita akan pilih paling kurang 2 lah. TikTok dan juga Instagram. Fokus kepada 2 marketing channel ini untuk anda sampaikan anda punya marketing message. Alright. Sampaikan kita pun. So Abang Abdul Alim ada tanya soalan. Nanti kita akan jawab soalan tu Abang Alim. Yes. Teruskan Abdul.
Okay, so kita akan memilih marketing channel. Kalau yang modal below than RM3,000, fokus on free marketing channel. Menggunakan TikTok dan juga Instagram. Kalau anda ada modal lebih daripada RM3,000 untuk di-spend, okay, saya cadangkan kita boleh menggunakan Facebook advertisement. Okay. Menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads ni ramai mungkin dah pernah cuba, pernah buat, pernah jadi ataupun tak jadi. Ramai sebab Facebook Ads ni Abang Ambu dah lebih 10 tahun dah dekat market. So ramai orang dah mungkin dah cuba, dah try dan memang tengah guna sekarang. So it's not something new tau Abang Ambu. Dia bukanlah satu ilmu strategi senjata rahsia, tidak. Betul. Okay, itu adalah satu marketing channel yang ramai orang dah guna. Betul. Tetapi how efektif kita punya marketing channel menggunakan Facebook Ads tu, itu adalah soalan dia. So kalau anda ada modal yang lebih daripada RM3,000 untuk di-spend, boleh go for Facebook advertisement. Sebab apa Abang Bu, even tu TikTok ni tinggi, makin tinggi, tapi saya masih akan cadangkan kepada orang, you nak buat iklan paid advertisement, go for Facebook. Berbayar ni go for Facebook. Because Facebook macam mana pun still stable, sangat stable. Dan berbanding dengan TikTok, Facebook ni ada ramai customer yang lebih matang, customer yang lebih stable juga kewangan mereka. Betul. So that's why saya akan suggest untuk Facebook Ads punya platform. Berbanding dengan TikTok Ads punya platform, TikTok pun of course memang ada ads platform, tetapi TikTok Ads platform ni lebih kepada bergantunglah produk apa yang kita nak jual. Kalau produk anda ni memang produk bawah RM50, senang-senang RM15, RM20 punya produk, laju je sales boleh berlaku dekat TikTok. But if your product is a high-end product, okay, produk yang lebih servis apa? Yes, service. Go for Facebook. Okay, Facebook advertisement lah. Okay. So itu adalah yang ketiga Abang Abu di dalam kita punya marketing plan kita. Marketing plan kita selepas dah tahu research tu, dah buat research, kita kena pilih marketing channel kita yang sesuai dengan research kita tadilah yang sesuai dengan research kita tadi, dengan customer avatar tadi kita dah tahu. Alright, platform yang mana sesuai. Jadi macam cadangan tadi ikut juga trend hari ini iaitu TikTok, mungkin kita perlu, tapi at the same time kita perlu ada something yang sudah stable, sudah proven, which is like Facebook, untuk these two channel ataupun Instagram tadilah. Okay, alright. Okay, saya nak tanya dekat penonton-penonton kita kan. Okay, adakah anda dah start guna TikTok? Okay, boleh tak share kalau anda selalu post dekat TikTok, selalu post video? Saya lah, yang lain pun boleh kan. Korang tolong komen-komen sikit kalau you buat sebab Abdul dah tanya, jadi saya kena jawab. Saya buat juga. Tapi saya ni tak konsisten satu kan. Kadang-kadang saya tak konsisten. Saya ni bukan orang digital lah maksud saya. Jadi saya buat ikut suka hati saya kan. Saya buat, saya post, whatever. Tapi saya cuba konsisten kan, supaya saya nak, bila saya konsisten saya nampak kita punya view tu ada, orang komen, orang dah like, orang dah share tau bila konsisten. Tapi kalau kita tak konsisten dia macam hilang. Jadi saya ada pakai TikTok, saya juga ada pakai Facebook, saya juga pakai LinkedIn, saya juga pakai Instagram, saya juga pakai YouTube. Tapau habis semua platform. Tapi sebab saya just share lah saya punya cara untuk benda tu. Dia macam ni tau. Even WhatsApp pun saya gunakan. Jadi saya ada 6 platform yang saya buat. Tapi macam mana tau? Sebab dia kena konsisten. Kalau tak memang susah. Dan ramai orang akan fikir, susahnya aku nak buat. Abang Abu ni dia macam senang je dia cakap. Tapi sebenarnya senang. Satu je konten. Konten dia satu, tapi kita dipelbagaikan dalam semua platform. Contohnya saya pagi-pagi saya akan jalan, saya akan dapat satu idea, saya akan ambil gambar, saya post. Saya tulis ayat, saya akan post dalam WhatsApp. Itu first. Lepas tu benda yang sama saya ambil letak dalam kita punya Facebook, dan saya akan tulis ayat sikit. Jadi dah jadi 2 benda yang sama. Ketiga, saya akan lepas solat tu saya akan pergi jalan tu. Masa jalan saya akan buat TikTok dengan mesej yang sama. Saya buat TikTok. Mesej yang sama. Lepas buat TikTok apa saya buat, saya akan upload pada YouTube. Jadi upload kat YouTube. Lepas tu saya balik, saya akan duduk, saya akan buat LinkedIn. LinkedIn ni nak kena ayat yang cantik sikit. Jadi saya buat kat LinkedIn. Topiknya sama, mesejnya sama, tapi dalam LinkedIn dengan cara LinkedIn. Lepas tu Instagram, saya ambil gambar tu, saya letak dalam Instagram. Jadi saya dah complete. Last kali saya akan email, saya dari email marketing, saya akan ambil topik yang sama, saya akan letak dalam email. Jadi dalam masa pukul 8 tu saya dah settle lah semua.
Wah. Ini satu case study yang lengkap sebenarnya Abang Abu. Sebenarnya ini dalam kita punya digital marketing ni kita panggil ni sebagai repurposing content Abang Abu Content yang sama, content yang kita ada tu, mungkin content tu content dia panjang ataupun content tu dari segi gambar. Tetapi macam mana kita nak gunakan satu content tu dekat pelbagai platform dan kita sesuaikan untuk setiap platform. Betul. Dia tak macam sangat betul apa yang Abang Abu buat. Kalau Abang Abu upload apa yang Abang Abu upload dekat WhatsApp ni, dekat LinkedIn, dia takkan jadi. Orang tak pandang benda tu. So dia memang kena sesuaikan dengan each platform. Tetapi dia punya effort dia sebenarnya tidaklah setinggi macam mana kita buat ni satu konten, ni satu konten, ni satu konten. Effort dia lain. Tak, dulu saya ingat macam tu, Abdul. Dulu lah, first time lah. Saya, ya Allah, ini kena check konten lain. Lepas tu YouTube kena check konten lain. Jadi saya ingat macam tu. Sebenarnya salah benda tu. So Abang Abu punya perfect is satu contoh case study yang perfect di mana that's how kita boleh buat. Yang tadi saya cakap, kita pilih marketing channel, sama ada kita nak buat free marketing channel ataupun yang paid tu. Untuk free, this is how we do it. Kita ambil satu konten dan kita sesuaikan konten itu kepada semua platform. Tetapi Abang Abu, untuk penonton kita kan, bukan semua platform anda kena fokus tau. Betul. Sebab Abang Abu is totally lain, different. His target market is everywhere. Of course LinkedIn ada target market Abang Abu sebab target corporate. Of course dekat Instagram ada sebab ada juga yang budak-budak usahawan muda. Ada juga dekat Facebook yang otai-otai punya usahawan ada dekat Facebook. Ada juga dekat WhatsApp, itu adalah kenalan Abang Abu. So it's right Abang Abu buat that way. Tetapi ada business owner yang mungkin dia adalah bakery, business pastry. Dia ada kedai. He don't have to, dia tak perlu nak post dekat LinkedIn. Tak payah. Tak perlu. Dia tak perlu post dekat semua platform-platform yang lain. Let's focus kepada satu atau dua yang works for you. Dan Abang Abu pada saya dah kan, macam mana kita nak tahu platform apa yang bagus untuk saya? Sebenarnya tak ada satu formula Abang Abu. Kita akan dapat tahu perkara itu bila kita post. Tengoklah dekat mana dapat respon. Yelah, betul. Tengok Abang Alim dia tulis, ya setiap pagi nampak muka AA dalam grup. Bagus-bagus je. Okay Abang Abu, kita nampak muka dia baru tenang ke pergi buat kerja. Tak, itu juga bagi saya konsistensi lah. Bila ada konsistensi, lama-lama mungkin pada permulaan orang tak nampak, tapi lama-lama benda tu jadi satu rutin pada dia orang kan. Macam macam rutin lah. Jadi saya sangat setujulah tadi. Tapi macam Abdul cakap tadi, bukan awak perlu semua, tak perlu. So kita hanya perlu apa yang kita punya target market tadi. Kalau awak terasa awak punya target market lebih kepada IG, banyakkan dekat IG kan, TikTok. Jadi benda-benda macam tu tak perlulah macam Abang Abu ni memang gila sikit. Cuba Okay, so itu kita panggil, itu yang kita pilih platform yang betul dan kita sampaikan konten kita lah. Dan kepada penonton kita, kalaulah anda ada rasa macam TikTok ni kena buat video, saya malu nak buat video, saya tak ni, cadangan saya, pendapat saya lah, you don't have to show your face in the first stage, in the early stage. Tak perlu nak tunjuk muka. Kalau boleh buat video tanpa tunjuk muka, buat je terus. Dan cara nak buat video pun sangat simple sekarang ni, tak perlu kamera apa semua, just pakai phone, ambil selfie, buat video macam ni. Terus ni, itu untuk permulaan tau. Tetapi kalau bisnes kita ni memang kita nak all out dalam bisnes kita, we can't keep on doing that way. Kita perlu sampai satu masa kena tunjuk muka. Sama ada muka kita sendiri ataupun muka sesiapa lain yang boleh represent your brand. Kalau bisnes anda besar, bisnes semakin mengembang, of course kita kena hire orang yang boleh menjadi spokesperson, yang akan menjadi kita muka untuk bisnes kita. Tak semestinya yang kena tunjuk muka. Tak, saya tak cakap macam tu. Tapi kalau ada muka, satu value, face value, itu akan ini adalah salah satu advantage kita boleh ada berbanding dengan kompetitor lain kita. Because people will buy because of this face. People will buy because they trust this face. Mereka dah hari-hari tengok muka Abang Abu kan. Hari-hari tengok muka Abu. Orang lain ada, tak nak. Kita dekat Abang Abu, muka ni dah familiar. Dia ada satu keyakinan, trust.
Sebab tu dia handsome sikit. Jadi dia Abang Abu saya ingat lagi Abang Abu last week Abang Abu cakap Abang Abu ha. Salman Khan, betul? Tu Shah Rukh Khan. Oh, saya siapa? Saya Ah, you Amir pilihlah. Khan. Boleh. Tak Selain ingat, daripada saya punya tak ingat dah. selain daripada SRK boleh ambil SRK tu saya tengok. Okay, so number one, itu cadangan saya. Okay. You don't have to show your face, but at Hmm. one stage kena You have tunjuk to lah. You have satu to. Some face. face, yes. Yes. Not supposedly yours. Boleh jadi staff kita, Very team good. kita. Dan sekarang Sebab ni Abang Abu dekat hmm. Malaysia, live host adalah satu career yang memang tercari-cari, dicari-cari. Orang memang sanggup bayar 4,000, 5,000 untuk live host. Untuk datang ke dia punya office, memang buat hosting video. Satu hari kena buat live 2 jam, lebih kurang dah 6 ke 7 jam live. Itu adalah satu career sekarang ni. I see. So it's totally normal untuk kita hire orang just untuk buat video saja. Sama ada jadi content creator ataupun dia jadi live host dan sebagainya lah. Okay. Alright. So, ini jadi satu career sekarang benda tu. Betul. Dan yes, tapi saya suka yang tadi sebab ramai kadang-kadang yang baru ni kan, yang baru berniaga, yang baru whatever, dia macam malu nak tunjuk muka dia, malu nak ke depan. Jadi apa yang Abdul cakap tu bagus. Sebab apa, satu, you jangan tak perlu tunjuk muka, tapi tunjuklah macam kalau kau ni masak, tunjuklah cara kau masak. Itu boleh jadi viral yang luar biasa. Lepas tu sampai satu tahap tunjuk. Okay, siapa? Mungkin tak perlu tunjuk muka awak nak tunjuk somebody that yang can be the face for your business and stuff like that. That's a very good tip bagi ramai yang kadang-kadang dia ada that issue. Alamak, aku ni tak nak tunjuk lah, aku ni whatever. So this is one method, because end of the day you kena buat video dan you kena tunjuk muka kalau orang, you nak meyakinkan orang. Orang tak akan beli kalau dia tak nampak muka tu lagi, dia belum ada 100% confident kan. Okay, very good. Abang Abu, saya share satu tips saya share please, dululah masa permulaan macam mana saya hilangkan rasa malu untuk buat video macam mana tak Abang Abu? Okay. Saya buat video, saya tunjuk muka saya upload video tu. Tetapi saya langsung tak tengok balik video tu. Bila saya tengok balik video tu Abang Abu, saya rasa macam teruknya video ni. Saya terus jadi down tau awal-awal. Lepas tu saya fikir, ini kalau saya tengok balik baru saya rasa down. Kenapa saya nak tengok balik? Saya tak tengok. Okay, just lanyak je, lantak. Sampai saya jadi confident, saya yakin dengan diri saya dah biasa, konsisten kan. And then yes, of course saya kena tengok balik untuk saya nak improve lah part mana nak ni. But in the early stage, that's how one of the way lah. Okay, just like buat video lepas tu post, kau jangan tengok lagi benda tu. Tak payah tengok balik. Bagi orang hati yang macam hati yang tak boleh terima kan, jangan tengok. Post dia je. Betul. Okay. Kita kan biasa compare dengan orang lain. Orang ni buat video style lah, saya punya video teruk je kan. Kita automatic compare. Jadi tak payah tengok balik video kita. Kita pun tak tahu macam mana dia punya video terlampak. But along the way kita dah confident and then macam normal kita akan tengok, kita akan edit. Hello. Alamak, apa dah jadi ni? Okay, rasanya Abdul actually ada some problem saya rasa. Dia stuck kat situ, tapi kita teruskan. Yang lain boleh dengar tak? Boleh dengar Abang Abu tak? Kalau boleh dengar, boleh bagi tahu. Alright, dah buat FB, IG, TikTok, sekarang ni lebih kepada TikTok. Ya, setiap pagi saya nampak. Okay, good. Kalau boleh dengar saya ni, boleh komen tak? Tolong komen supaya saya nak tengok sama ada awak masih boleh dengar saya ke. Alright, sebab dia dah stop. Tapi live berjalan lagi. So saya harap semua yang ada kat sini teruskan. Kalau ada soalan, saya nak ambil soalan Abang Alim tadi. Dia dah tanya how to measure a digital marketing campaign. Kan, macam mana kita nak measure benda tu. So cara measurement dia macam ni. Dia ada calculation dalam kita nak measure, alright. Macam mana kita nak kira sama ada kita punya marketing ni efektif, dia profitable atau tak. Alright, dia ada dua cara. Satu, kita panggil dia, kita nak kira marketing cost kita. Macam mana kita nak kira marketing cost? Keseluruhan tu kita perlu ada fixed cost. Alright, okay, Abdul dah balik semula. Jadi kita sambung. Kalau nanti saya akan share balik benda tu lah. Soalan Abang Alim tadi saya share. Sekarang kita teruskan pada Abdul.
Okay, so tadi kita dah share tiga step step. Yang ketiga tadi adalah kita memilih lah marketing channel Platform yang betul, platform betul, yang betul. okey. Yang keempatnya adalah kita sampaikan message kita, Abang Bu. Kita sampaikan message kita. Kalau kita pilih paid ads tadi, marketing channel yang berbayar, melalui iklan-iklan kita lah. Kita kena buat video, iklan bergambar ataupun iklan video dan sebagainya. Kita jalankan iklan kita, run iklan kita dan dapat hasil dia. Kalau kita memilih pula marketing channel yang percuma tadi, kita kena hari-hari konsisten lah, macam kita bincang tadi Abang buat. Hari konsisten upload video, share tips, buat jualan, soft sell and then hard sell dan sebagainya. So ini semua dia masuk dalam yang fasa keempat, which is kita reach our audience. Okay, tadi kita dah pilih lah marketing channel. Lepas dah pilih, kita pergi ke next step adalah kita reach our audience through messages kita. Through message kita. So message kita dalam bentuk iklan lah. Iklan bergambar, iklan video dan sebagainya. Content, all those stuff. Okay. Content dan sebagainya. Itu yang keempat Abang. Yang kelimanya adalah kita akan pergi ke tracking. Okay. Kita dah jalan iklan, kita dah jalan kita punya content, daily content. But dia sia-sia kalau kita tak dapat nak track hasil ni. Betul. Kita buat konten sekadar konten je. Tetapi macam mana kita nak ukur dia punya hasil dia? Kalau Abang Puan, kalau kita pilih yang pertama, marketing channel yang pertama, which is yang berbayar punya ni, ini agak tricky sikit. Orang tanya, macam mana saya buat free je? Saya nak track macam mana? Kalau buat berbayar bolehlah kita track. Saya bayar 100, saya dapat return 300. So saya dapat untung 200. Itu yang berbayar. Tapi kalau percuma, macam mana kita nak track? Okay, bagi saya Abang Abu kan, bila ramai orang, kita kena fokus lah. Bila kita buat marketing channel yang percuma ini, dalam kita punya content kita perlu ada call to action Abang Abu. Okay, kita perlu tarik mereka ni yang tonton kita punya content ni somewhere kita kena tarik dia orang. Ada orang dia buat grup WhatsApp. Okay, ada orang dia tarik pergi ke landing page ataupun website. Ada orang dia pergi ke Telegram channel dia. So dia ada pelbagai ni. Ada orang dia terus jual produk dia dekat situ. So in each of our content ini, walaupun content ni bukanlah content yang menjual, kita boleh selitkan sikit dengan kita punya kolam kita call to action tadi. Call to action tu. Even though our content is not about business. Okay, but kita post something, okay, anda nak join circle, sila klik link ini. Abang Abu, sebab cerita pasal circle saya teringat lah Abang Abu. Boleh tak kita promote sikit yang kita punya grup WhatsApp kita? Oh ya. Silakan. Bagi anda yang mungkin belum lagi masuk dalam kita punya MNM private WhatsApp group di antara Abang Abu dan juga Sir Abdul, kita ada Money and Marketing private WhatsApp group untuk kita update, bagi tips dan sebagainya. Kita belum lagi ramai lagi, so kita naklah yang ada hari ni bolehlah join benda tu. Dia tak ada apa-apa kat situ, lebih kepada tips, mungkin kalau ada soalan ke apa boleh tanya dan sebagainya, right? So ini adalah satu usaha daripada Abdul dan juga diri saya sendiri untuk kita bagilah konten-konten, bagi benda tu. Alright, so good. Kita ada 2-3 soalan yang kita akan ambil nanti dulu. Alright, biar Abdul habiskan dia punya presentation ataupun apa yang kita nak sampaikan. Lepas tu kita akan ambil 2-3 questions yang ada tadi. Abdul Halim, Abang Halim ada satu, dan Rus Jafar ada satu question, insyaAllah. Alright, teruskan Abdul. Okay, so yang keempat tadi adalah Abang Abu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tadi adalah kita kena track kita punya result kita tu. Right. Kita dah pilih marketing channel and then kita dah sampaikan, reach the audience kita. Okay, yang seterusnya adalah kita kena kita punya track. Apa result dia? Track result tu. Result dia, okay. Result dia tu okay ke tak okay? Okay, result dia tu memberi untung ke tidak untung. Result tu boleh diteruskan ataupun tidak. So kita kena ada reporting tu. Abang Bu, okay, itu adalah tracking. Okay, itu yang kelima. Yang last kali adalah selepas kita dah tahu kita punya result daripada kita punya marketing punya plan ni, last kali adalah kita kena adjust dan optimize. Alright, okay. Sebab bagi saya Abang Bu, ini dalam digital marketing punya ni lah kan, bila digital marketing punya plan ni, kami kena run banyak iklan kan. Okay. Adakah iklan yang kita buat tu semuanya menjadi? Tidak.
Tak. Okay? Of Ada course. iklan yang jadi, ada iklan yang tidak jadi. Tak jadi. Jadi bila tak jadi tu, kami kena track. Okay, kita kena track, ini tak jadi, ini tak jadi, ini tak jadi. Jadi. Okay, lepas kita dah track, apa yang kita kena buat adalah kita kena adjust dan optimize. Kita optimize supaya, okay, iklan A, B, C. A jadi, B okay, C teruk. So A yang confirm jadi ni, kita akan scale dia. Kita akan scalekan iklan dia. Budget, letak budget yang tinggi dan sebagainya. Iklan yang B pula, yang okay ni, kita bagi dia masa untuk jalan dulu. Kita dah stop dia, kita dah buat apa? Kita biar je dia jalan. Okay. Dan tengok dia ni ada harapan ataupun tidak. Ada yang kita boleh buat ataupun tidak. Yang C ni pula Abang Abu, yang kita dah tahu memang teruk, kita terus stop. Okay. Kita terus kebumikan dia lah. Kita cari. Ya, betul lah. Kita terus kebumikan dia. Sadaqallahu lazim. Okay. So basically, that's how you you do the the tracking. You do a few kind of like different platforms and different method, and then tengok yang mana giving you the best result, yang mana actually like so, yang mana never. Alright, okay, Yes, okay. Betul. So bila kita completekan this flow ni Abang Abu, barulah lengkap sebenarnya marketing plan. Right, okay. Because it start from a goal and it ends with result. Kita track the result and kita adjust. Dan di bahagian result, yang di bahagian adjust dan optimize tu juga Abang Abu, kita akan adjust dan kita akan tengoklah dalam reporting tu, in order untuk saya nak capai saya punya first goal yang saya dah set tu, how far I have been closing to the goal. Dekat bahagian tracking tu kita track how far am I nearing to the goal. Ke jauh lagi, ke dah 50%, halfway dah. Okay. When kita dah track perkara itu, kita pergi ke next step adalah adjust dan optimize. Kita adjust supaya dalam masa yang kita dah set, kita akan achieve that target. Okay. So barulah lengkap this dia punya whole plan. process ni, marketing plan ni Abang Abu. Okay, very nice. Okay, very nice. You know, like I think daripada goal tadi sampailah kita dapatkan kita punya, you know, like result, and then kita start to adjust to see whether we are near to our goal or what we can do in order to achieve the goal. So that is the whole marketing plan. Jadi bukan kita macam suka-suka hati kita, macam kita pergi mana-mana orang tu cakap tu kita buat tu, kita pun tak ada marketing plan. So bila tak ada plan, that means you are plan to fail lah, kan? So memang akan gagal. Jadi I think a very interesting benda yang actually Abdul dah share kan, dari segi marketing, the whole idea daripada goal tadi, do your research and find a platform, and then you like see what is a competitor punya problem, then kita cari platform tadi, kita gunakan method yang mana kita nak buat kita punya marketing tadi, lepas tu kita track the results, and then we we redesign and also like kita betulkan balik. Jadi ini adalah satu keseluruhan yang actually like Sir Abdul tadi share dengan kita. Saya rasa dia sangat lengkap tadi, dan okay, dia ada beberapa soalan sekarang ni. Antara soalan yang ada, okay, so ada tak apa-apa lain yang mungkin Sir Abdul nak bagi tahu, dan juga penonton sekiranya ada soalan mengenai tadi, alright, boleh kemukakan. Jadi kita akan ambil soalan-soalan ni dan kita akan cuba selesaikan ataupun kita akan cuba bagi jawapan untuk soalan-soalan anda. Alright, Sir Abdul, any, so it's like 7 step tadi bila nak buat marketing tadi kena ada there's 7 step. Alright, so itu yang summary-nya. Okay, good. Alright, so kita sekarang sebab masa pun dah nak dekat pukul 10 Wah, cepat gila Wow. That means exciting lah kita punya bercakap, sebab walaupun saya rasa saya dapat berbual macam ni pun kita dapat belajar banyak daripada apa yang kita bincangkan tadi. Alright. So kita ada satu soalan daripada Abang Halim tadi, yang first soalan tadi. Saya check balik tadi soalan tadi. Macam mana kita nak kira result tadi kan, dia mana tadi? Let me check dia punya soalan. How to measure the digital marketing result for retail business. Alright, macam tadilah tracking tadi. Alright, bila kita track tadi, bila kita tahu berapa orang. Macam tadi Abdul cakap kan, bila kita pakai free content, maksudnya bukan berbayar,
juga kita boleh track posting kita berapa orang like, berapa orang engage, berapa orang ada contact kita daripada situ. Sebab pada saya mungkin tambah sikit saja dalam marketing tadi 4 jenis sebenarnya. Right, kalau kita tengok satu tadi organic. Organic ni free. Bila organic ni memang tak pakai duit tapi kena pakai masa. Awak kena ada masa, awak kena buat, awak kena content baru organic. Dan organic ni dia akan mengambil masa yang panjang untuk kita membina satu follower ataupun satu database yang besar. Sebab tu perlu dicampurkan dengan ad tadi. Facebook ad. Facebook ad ni dia akan mempercepatkan proses kita untuk mendapatkan pelanggan dan juga bakar-bakar pelanggan. Alright. So dengan ad ni pula kita kena ada duit, kena ada bajet. Sebab tu Sir Abdul tadi ada mention kalau kita belum ada duit yang cukup, jangan go there. Bina benda tu mengenai organic tadi. So ini adalah dua. Ketiga adalah yang kita panggil dia viral marketing. Viral marketing ni pula kita akan create a marketing yang boleh viral kan. Dan ini juga memerlukan kos dan masa. Kalau yang first tadi perlukan masa, tak perlu kos. Yang kedua, ad ni perlukan kos. Maksudnya perlukan duit, masa tu tak perlu. Boleh bagi orang boleh buat. Yang ketiga ni viral. Viral ni perlu ada masa dan perlu ada kos. Itu viral, okay? Ini 3. Dan yang last kali yang juga satu lagi cara adalah sticky marketing. Dia panggil sticky. Sticky marketing ni lebih kepada relationship building. Dia lebih building, dia lebih macam email marketing dan sebagainya. Ini adalah 4 marketing yang sebenarnya kita boleh sesuaikan dengan bisnes kita, okay? Dan sekarang soalan tadi, measure tadi, boleh kita lakukan bila kita ada paid ad and everything. Dia ada KPI dia yang perlu kita tengok. Contohnya, ini yang bukan secara duit, dia bukan secara duit. Maksudnya ini lebih kepada KPI yang kita boleh actually like tengok lah. Alright, sebab kalau dia ada dua, satu kita akan tengok duit dan satu lagi yang KPI yang awak mungkin boleh measure. Okay, contohnya kita ada KPI sales revenue. Alright, kita buat marketing ni apa sales revenue, KPI. Itu yang pertama, monetary. Kedua, return on investment. Macam mana? Matrix dia adalah kita tengok net profit yang kita dapat divide by cost of marketing. Contohnya cost of marketing kita 5,000. Dan kita dapat profit 10,000. Jadi apa dia punya ROI dia, kita times dengan 100 untuk kita dapatkan kita punya return on investment punya ROI, I mean KPI. Ketiga adalah kita nak tengok cost customer acquisition cost, dia panggil CAC. Alright, di mana kita nak tengok untuk dapat satu customer ni berapa banyak duit sebenarnya aku keluarkan. Contohnya saya keluar 10,000 ataupun 1,000 dalam marketing dan saya dapat 10 orang. Maksudnya satu orang ni saya perlu keluarkan RM100 untuk dapat satu orang. Itu adalah cost of acquisition. Alright, dan kita tengok lifetime value. Contohnya dia pada saya lah, this is customer lifetime value, supaya kita tahu kalau aku dapat RM100 untuk satu orang ni, apa dia punya long lifetime value. Kalau lifetime value dia 20,000, sebab tu kadang-kadang orang dia boleh buat marketing untuk dapat satu pelanggan dengan harga RM100, RM200, sebab dia tahu the whole customer value of this pelanggan ni 20,000, 30,000. Jadi itu juga kita kena tahu. Ketiga adalah conversion. Jadi benda-benda ni adalah benda yang sebenarnya Abang Alim boleh actually check. Tapi sekarang saya pasti Abang Alim buat benda ni sebab nak tahu apa dia punya return on investment dari segi duit. Betul tak? Finance. Sebab tu marketing ni dia buat finance. Saya cakap marketing finance. Okay, yang ni pula macam mana kita nak tengok benda ni adalah dengan cara buat pengiraan. Very simple. Pengiraan saya nak just like share macam mana kita boleh kira benda ni. First kali, contohnya kalau kita nak tahu sama ada benda ni is worth it or whatever, kita buat satu calculation. Alright, kita ambil total marketing cost kita. Contohnya saya iklan 10,000 lah. Alright, fix, betul? 10,000. Then saya nak buat video lah, nak buat itu, nak buat ni, tambah-tambah ni, ada 5,000. So contohnya saya punya cost ni, total marketing cost ni adalah 15,000, 10,000, 5,000, 15,000. Betul? Jadi mungkin saya perlu juga siapkan saya punya studio, nak buat benda-benda ni 20,000 lah. Contohnya 35,000 saya keluarkan untuk saya punya marketing cost. Alright? Okay, itu cost saya. Sekarang bila saya dah jual, dapatlah revenue sebanyak 50,000. Ke revenue daripada jualan saya ni, alright, dapat 50,000. Jadi marketing cost saya tadi 35,000. Sekarang saya punya net profit 50,000 daripada jualan ni, hasil dia revenue lah. Jadi saya punya net profit saya 15,000. Macam mana? 50,000 pendapatan, 30,000 kos-kos semua ni, saya ada 15,000, right? Jadi itu adalah kita punya profit. Jadi ROI dia macam mana kita nak kira? 15,000 tadi bahagi dengan kita punya apa tadi? Kita punya marketing cost tadi berapa? 35,000.
35,000 kita punya marketing cost. Kita punya untung tadi 15,000, betul? Alright, 15,000 bagi dengan 35,000 dan darab dengan 100 untuk kita dapat berapa aku dapat. Jadi kita akan dapat 42.8 some percent. Alright, maksudnya, apa maksudnya? ROI kita adalah RM1 yang aku laburkan dalam aku punya marketing, aku dapat balik 42%. Alright. So setiap RM1 dia akan bawa balik pulangan 42 sen. Itu dia punya kira-kira. Jadi ini cara untuk kita kira kita punya apa ni kata orang tu result dari segi kewangan lah, kewangan. Yang of course yang apa tadi yang Sir Abdul cerita pasal digital tadi, dia ada dia punya nak KPI tadi. Itu satu, alright. So saya harap abang Alim dapatlah jawapan daripada apa yang saya bagi tadi, InsyaAllah. Kalau tak ada juga, abang WhatsApp saya personally ataupun pergi kepada kita punya group tadi, alright, WhatsApp group, soal balik kat sana. Biar kita jawab balik, biar kita actually bagi abang. So alright, okay, good. Kedua ni ada soalan, ni mungkin lebih kepada Abdul untuk jawab benda ni. Okey, soalan daripada Rose Jafar. Rose Jafar tanya, berapa lama the best timeline untuk kita track winning ads? Ini berapa lama ni? Adakah saya nak buat untuk 10 tahun, Sir Abdul? Saya dah buat ni winning ads tapi bila macam mana nak track? Saya dah 10 tahun ni. So, apa timeline tadi? Sebab kita pun ada cerita tadi sebab dalam goal tadi ada SMART. Salah satunya adalah timeline. So, yes, what is the average ataupun what is the best timeline untuk kita track the winning ads? Okey, kalau dalam bab digital marketing ni, salah satunya adalah split testing kita panggil ni. Split testing ni macam mana adalah setiap iklan yang kita buat, kita untuk jual satu-satu barang ni, kita tak boleh bergantung kepada satu iklan. Kita kena bergantung kepada beberapa iklan. Okey? Kita kena buat beberapa iklan dan kita akan panggil ni proses ni sebagai split test. Dan at the end of the split test process ni, kita akan jumpa winning ads. Macam saya cakap tadi, kita ada iklan A, B, C. Iklan A okey, B so-so, iklan C teruk. So yang teruk ni kita stop. Yang B ni okey ni kita boleh bagi dia jalan lagi. Kita bagi dia peluang lagi. Yang A ni kita boleh terus scale up. Tetapi dalam masa berapa lama kita nak decide yang mana yang winning ads ni? Macam mana kita nak dalam masa berapa lama kita kena bagi supaya kita boleh make the decision? Itu soalan Puan Rose kalau tak silap, okey. So jawapan dia adalah kalau anda menjual produk, produk ataupun servis, yang timeline yang sesuai adalah kena bagi dia 3 ke 5 hari. 3 ke 5 hari biar iklan tu berjalan baru kita decide. Lagi tinggi harga produk itu, lagi lama kita biar dia jalan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita just decide lepas 1 hari jalan iklan terus decide iklan ni tak okey terus stop, kita tidak akan dapat data yang tepat tau. Sebab dalam masa 1 hari kita takkan dapat sampai ke semua potential audience kita. So Facebook akan ambil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari untuk nak nampakkan iklan kita kepada seramai yang boleh, dan baru kita akan nampak result yang betul. Baru kita akan dapat data yang cukup sebelum kita boleh decide iklan mana yang okey, iklan mana yang tak okey, iklan mana yang boleh scale, iklan mana yang kena tutup. So bagi saya lah minimum kena bagi 3 hingga 5 hari. 3 hingga 5 hari untuk okey. Baru kita decide dan kita make the decision. Iklan mana yang nak stop, iklan mana yang kita boleh scale up. So itu jawapan untuk soalan ini. Alright, Kak Ros, saya rasa dapatlah jawapan untuk soalan anda. Dan seterusnya kita ada siapa ni? Alright, kita ada what kind of content you recommend to pull the crowd to offline store? Ni apa? What kind of content yang can pull offline store? Ini yang abang yang ada pasar raya, betul tak? Yes, betul. Kalau saya lah kan. Saya sebab pasar raya ni something very interesting. Sebab apa? Pasar raya ada banyak produk. So kalau kita ambil 1 hari 1 konten pun banyak sangat konten kita ada abang. So apa kita boleh buat adalah kita boleh go on category basis. 5 barang dalam 5 barang makanan segera yang ada dekat kedai ni. Yang pertama apa? Produk apa? Kedua produk apa? Ketiga produk apa? Keempat produk apa? Kelima produk apa? Tunjuk produk je. 1, 2, 3, 4. Kalau boleh tunjuk produk dengan harga. Tunjuk produk dengan harga. Dah satu konten. Esok pula 5 produk sabun yang anda boleh beli di nama kedai. Produk 1, 2, 3, 4, 5.
Itu adalah salah satu konten yang kita boleh buat. Konten. So dalam konten tadi kena ada macam macam Abdul cakap tadi kan. Okay, aku dah tunjuk produk ni, tapi kena habis dengan call to action tadi lah. Of course, exactly Abang Ambu. Itu kita tak boleh lupa, the call to action there must be some call to action. Berkesesuaian dengan apa bisnes kita. Kalau bisnes kita produk online, letaklah link WhatsApp, link website kita dan sebagainya. Tetapi kalau macam pasar raya, you guys terus boleh letak, jom datang ke kedai kami, letak alamat. Kalau kita ada kemudahan, bagi online, boleh post online, kita boleh letak link website kita ataupun boleh bagi letak nombor WhatsApp kita. Alright, siapa yang lepas tengok video ni terus dapat makan biryani bersama dengan Abang Abdul Alim. Nanti dia datang. Gurau. Tapi like the idea is like mesti ada call to action tadi. Kalau tak, benda tu macam so what? Okay, aku dah nampak. So what kan? So dia tak ada dia punya ni. Okay. Exactly Abang Ambu. So the call to action must be there. Itulah akan menjadi kita punya tracking tu. Yes. Kita punya track. Kalau kita nak track ni, macam mana kita nak track? Melalui kita punya ni. Dan dan lagi satu cara kita track ni Abang Ambu, semasa kita tulis kita punya call to action ni, kita akan letak kod. Sila WhatsApp macam tadi Abang Ambu, saya tunjuk macam ni kan. Sila WhatsApp, hi saya nak join M&M Circle. Itu adalah kira kod lah. So saya tahu siapa-siapa yang WhatsApp saya dengan this code adalah datang daripada this live. Okay. So this is one of the way how we can track this leads ni datang daripada mana. Dah benar. How effective kita punya message tadi dia orang. Yes, betul. Jadi kita boleh track. Okay, so boleh Abang Abdul Alim Itu salah satu konten yang saya boleh cadangkan lah, sebab tu saya suka pasar raya punya bisnes ni Abang Ambu. Banyak sangat dia punya produk dalam tu. Kita boleh create satu produk ni, kira satu konten kita boleh buat. Betul. So itu baru dalam, kalau dari segi produk, dari segi just tunjukkan produk. Konten jenis lain pula kita boleh tunjukkan apa customer beli hari ini. Jom tengok apa customer beli hari ini. Kita follow satu customer, okay, hai hari ni awak beli apa tu? Kenapa? Share macam tu. Social experiment kan, customer datang kedai kita kan, so kita buat video dengan customer tu pula. Betul. Boleh kan, contoh macam ini tak suddenly keluar dalam kepala otak saya ni. Dia macam okay, raya nak dekat, macam nak buat apa ni, kuih ni, beli bahan ni. Mungkin menarik. Kan dia macam bulan puasa datang, adakah sudah bersedia untuk buat iftar ataupun like untuk sahur produk ni 3 produk 4 produk ni untuk something like that. Yes. Power. Idea tu sangat power Abang Ambu. Sebab kita boleh tunjuk lah, okay, kita boleh tunjuk dalam video tu, okay, ada orang dia pergi ambil dekat rack satu produk bahan A, bahan B, okay, letak dekat satu tempat, okay, korang ambil bahan ni, korang buatlah kuih ni, something macam tu. Yes. Boleh Bang Abdul Alim Alright, abang terus buat, besok saya nak tengok. Okay, biryani for AA only. Okay. Alright, thanks. But okay, nice. Sorry tak dapat join. It's okay, right? InsyaAllah. Okay, I think very good session tonight because I think one of the most key element dalam business is always marketing, but people just don't understand of like how to create the correct marketing. Like they thought marketing is just like bayar duit or kita just like buat. Sebenarnya marketing ada 7 step yang actually like Sir Abdul mention tadi, bermula daripada matlamat tadi, apa yang kita nak dengan menggunakan smart goal, dan seterusnya kita tarik apa research yang kita kena buat dengan produk kita, dengan kita punya competitor kita. Lepas tu kita juga fokus on kita punya apa tadi, Allahu Akbar, satu benda yang saya lupa audience, tadi. Avatar kita, customer avatar. So bila dah siap tu, kita mula pula kita tengok apa yang kita boleh buat sekarang ni. Adakah red ocean atau blue ocean dia kita kena create. So lepas tu kita cari channel pula, apa marketing channel yang sesuai untuk aku ni. Adakah ini lebih baik kalau kita jangan buat semua, tapi ada satu atau dua lah. Dua lebih terbaik, dan yang bagusnya mengikut trending yang sekarang ni. Apa trending sekarang ni. So selepas tu baru kita akan mulakan marketing yang macam mana. Adakah kita nak buat organic, adakah kita nak buat paid advertising. Yang cadangan Sir Abdul, kalau kita belum ada budget lagi, kita gunakan organic tadi yang free dan sebagainya. Sampailah kita ada budget sikit, kita cepat-cepat buatlah ad untuk kita dapatkan. Lepas buat itu, kita tak bolehlah duduk diam, kita kena track juga. So bila kita buat marketing organic ke whatever, kena ada call action yang kuat, right? Memastikan kita boleh tracking. Kenapa kita perlu tracking? Kita kena tahu
tahu sama ada yang mana actually workable, yang mana tak berhasil, dan yang mana memang kita tak payah nak buat lagi. So itu cara dia, dan akhirnya kita akan review balik, kita akan tengok balik dan kita adjust dan kita akan buat balik. Alright, so itu adalah conclusion daripada apa yang Sir Abdul tadi bagi tahu. Jadi ini adalah satu kaedah untuk kita buat marketing plan. Alright, saya sendiri dah macam belajar. Pasti awak, berapa ramai yang kat sini yang sebenarnya hari ini rasa aku sekarang macam dapat idea lah nak buat marketing plan. Come on, saya nak tengok awak punya respon. Nak adik-adik abang-abu yang ramai kat sini kan. So apa awak nampak tak? Okay, bila aku nak buat something, aku ada marketing plan, dan at least now aku tahu apa yang perlu buat secara teratur. Dia bukan macam satu, tapi secara teratur. Semua benda ni ada tak? So aku ni kat stage mana? Apa yang aku perlu buat? Ada? Come on. Saya nak tengok. Come on. Kasih saya semangat sikit lah. Kasih kita orang semangat. Bila korang ni komen-komen, bila korang like, korang komen, korang share, kita akan lagi semangat. Kita akan bagi baru kita rasa semangat nak share kan abang Bu. Lagi banyak kita nak share. No? Sebab you dah ada, dah terlanjur kat sini. Janganlah duduk tengok je kan. Tap-tap sikit. Abang Bu, saya lagi suka abang Bu bila kita punya viewers dia interact dengan kita kan. Sebab saya pun tak expect saya akan fikir tentang bisnes pasar raya. Kalau tak, saya dengan saya punya student apa semua masing-masing jual produk sebagainya kan. Tiba-tiba saya sekarang fikir marketing untuk pasar raya. Macam ni je. So nampak tak dia punya, kita akan sharing idea. Bukannya saya je bagi idea. Tidak. Daripada betul. Anda pun kita akan sama-sama kongsi lah. Betul. Sekarang Abang Alim dah dapat idea semua kan. Okey, lagi satu. Kalau memang anda dah terlibat dalam bisnes, maka ilmu yang kita dapat hari ni, kalau kita nak pastikan ilmu ni kita dapat dia punya barakah, dia punya rahmat dia kita dapat, awak kena buat. Sebab ilmu ni dia perlu diamalkan untuk mendapatkan hasil dia. Right? Jadi kita dah ada sekarang, at least awak duduk sekejap lagi dah habis je, ataupun besok pagi dan ternyata buat dalam satu sheet of paper je. Kita tak payah buat market plan yang berbuku-buku tebal-tebal, tak payah. So satu kertas je, okey, ini smart goal aku. Alright, ini aku punya benda yang aku kena buat research ni. Ini dah siap dah. Lepas tu buat dah ada. So you dah ada satu marketing plan, dah boleh mulakan. Alright, jadi buat benda ni. Jadi bagi anda yang dah ada dekat sini yang kenal Abang Abu, apa kata korang buat marketing plan, besok hantar dekat WhatsApp group dalam MNM. So at least kita boleh tengok, kita boleh bagi tahu apa yang betul, apa yang kurang betul, apa yang boleh betul kan. So dia buat benda ni, awak hantar dekat kita punya group ni. So kat situ kita boleh review for awak. Orang nak review benda ni bukan murah tau babe. So benda ni kita nak bagi sebagai add value untuk yang listen dan yang really want to grow together dengan Sir Abdul dan juga Abang Abu, insyaAllah, dalam marketing and money. Alright. Okay, so Sir Abdul, ada apa-apa lagi? Sebab kita pun dah pukul 10 lebih hari ni 10 suku. Kita punya target 10 So 10 suku. Tapi Alhamdulillah Abang Abu, saya nak share sikit. Kita sebenarnya ada satu webinar saya bersama dengan Abang Abu yang akan berlangsung pada 25 Februari. Kalau apa yang saya share pada hari ini, dia sebenarnya adalah teori. Okey, apa yang Abang Abu share juga, dia adalah teori. InsyaAllah pada 25 Februari nanti melalui online juga, Zoom juga, itu kita buat tertutup. Yang hari ni punya live, siapa-siapa boleh masuk terus tengok. Itu kita buat tertutup. Kita akan kongsikan tentang money and marketing. Okay, money and marketing. Maksud dia, dalam bisnes ni ada dua perkara yang paling penting. Okay, untuk kita nak kembangkan bisnes kita. Yang pertama adalah duit, modal. Okay, yang keduanya adalah kita nak besarkan kita punya bisnes, kita kenalah ada marketing. So insyaAllah saya dan bersama dengan Abang Abu, kita akan kongsikan lebih banyak bergabung tenaga untuk bagi anda money dan marketing dalam webinar ni. Webinar ni maksudnya tak payahlah nak datang kelas ke apa, duduk kat rumah macam tadi. Tapi lebih fokus, sebab dia bukan FB, dia bukan live. Dia lebih kepada Zoom, di mana Zoom ataupun certain webinar platform di mana kita akan duduk sama-sama seperti dalam kelas. InsyaAllah you akan dapat banyak. Alright, Dan Abang Abu, beza tau, sangat berbeza apa yang kami kongsikan pada live dengan apa yang insyaAllah kami akan kongsikan kepada webinar dalam Zoom tu. Sebab apa? Dalam Zoom tu, I can promise it will be very technical. Technical means benda yang anda boleh terus buat. Okay? Yang kali ni punya kita kan sharing kan Abang Abu kan. Kita teori. Cara macam mana nak buat kami tak kongsikan sebab tak cukup masa. But insyaAllah dalam webinar, bila dalam bab saya punya topik ni, saya akan kongsikan secara detail. Kalau dekat Facebook Ads, berapa bajet nak guna, cara split test tu macam mana. Dan Abang Abu pula akan kongsikan dari segi cash flow dia.
Okay, Abang Abu ada cash flow system. Daripada bila kita dapat duit, terima duit sales kita, ada beberapa stop, kena stop dulu sebelum duit itu pergi ke tempat yang kita boleh belanja. Apa stop-stop dia? Itu adalah praktikal, ilmu praktikal, bukan teori. Abang Abu akan kongsikan dalam webinar ni. So ini adalah webinar yang advance lah, okay, ilmu-ilmu technical advance. InsyaAllah kami akan kongsikan dalam kita punya webinar ni. So siapa-siapa yang berminat terus daftar. Okay, link ada di dalam caption video ini. So anda boleh pergi ke caption video ni dan terus boleh daftar. Alright, okay. So itu saja Abang Abu daripada saya. Dan saya harap saya pun banyak belajar juga dengan Abang Abu dan juga dengan kita punya viewers kita pada malam ini. Alhamdulillah hari ini sangat best juga Abang Abu InsyaAllah dia akan lebih best every Thursday. Ingat, setiap malam Jumaat, Thursday pukul 9 lepas kita dah baca Yasin, dah apa semua dah siap, pukul 9 tu insyaAllah kita datang belajar sedikit mengenai marketing. Dan setiap minggu insyaAllah kita akan jalankan benda ni dengan beberapa topik yang menarik. Mudah-mudahan akan dapat sambutan daripada anda semua untuk kita terus meneruskan program ini secara istiqamah, secara berterusan. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada masyarakat kita yang memang perlukan ilmu-ilmu digital dan juga ilmu-ilmu kewangan, especially marketing. Alright, so itu daripada Abang Abu. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harap, kami harap bahawa apa yang kita kongsikan ni akan membuahkan hasil dan juga dia akan memberikan anda banyak idea dan dapatlah buat something yang dengan sedikit ilmu yang kita kongsikan ni dapat menambahkan perniagaan anda, profit anda dan seterusnya bertambah maju insyaAllah. So itu daripada Abang Abu. So insyaAllah saya nak just serahkan balik pada Ustaz Abdul dan kita akan tamatkan sesi ni insyaAllah. Okay, so itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih kepada semua viewers kita. Jangan lupa because kami dah beritahu tadi, Abang Abu beritahu tadi, setiap minggu kita akan ada. So that reminder will come to you kalau anda dah join this group WhatsApp ni. Betul. Join group WhatsApp supaya setiap minggu akan ada reminder dan juga ada perkongsian ilmu daripada beberapa hari lepas yang Abang Abu dalam group ini saya ada share link YouTube saya, channel saya di mana saya buat video-video tutorial digital marketing. Okay, saya bagi secara percuma kepada orang yang join dalam grup ni. So lebih banyaklah ilmu-ilmu sharing-sharing yang saya boleh share, saya akan share dan sama juga dengan Abang Abu. Okay, so make sure anda join this WhatsApp group dan kita akan sentiasa remind each other insyaAllah. So thank you so much everyone. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best. Yeah.